Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, adik, kakak, abang yang tengah tengok video saya ni, alhamdulillah kita dalam satu lagi video, dalam satu lagi siri kelas online kita, kuliah online kita berkongsi tentang satu ilmu yang menarik. Hari ini kita nak berkongsi tentang kisah-kisah Nabi Ulul Azmi yang berada dalam Al-Quran. So seperti yang saya sebut dalam beberapa posting saya sebelum ni, saya nak bercerita tentang satu kisah yang saya rasa sangat menarik yang Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan, saya cerita terus, dalam Al-Quran ni sebenarnya Allah ceritakan banyak sangat. Allah ceritakan banyak sangat kisah-kisah. So kalau kita tengok daripada setiap surah mesti ada kisah dia. Daripada setiap surah mesti ada behind story yang ada kat belakang surah tu. Mesti ada sebab kenapa surah ni turun, kenapa ayat ni turun, kenapa apa jadi. So itu maksudnya ada kisah kenapa turunnya ayat tu. Dan juga walaupun ada story-story tertentu yang disebabkan ayat turun, contohnya ada ayat yang turun berkaitan tentang Nabi disihir, maka turun ayat. Ada ayat yang turun disebabkan Nabi ditanya soalan oleh sahabat ataupun orang kafir Quraisy, maka ayat turun. Dan ada juga ayat-ayat yang turun apabila Allah memberikan kisah kepada Nabi SAW, kisah-kisah manusia-manusia terdahulu, manusia-manusia yang sebelum Nabi lahir lagi, maksudnya zaman-zaman dulu punya. So ini antara kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. So antara kisah yang paling banyak adalah kisah Nabi-Nabi. Dan antara kisah yang orang kata apa menyentuh perasaan kita adalah kisah daripada Nabi-Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ni adalah Nabi-Nabi, kalau dalam Al-Quran dia antara kisah Nabi yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran. So maksudnya kisah Nabi Ulul Azmi antara yang paling banyak disebut dalam Al-Quran lah, berbanding Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ulul Azmi ni apa kelebihan dia berbanding Nabi yang lain? Tak ada kelebihan yang dapat lebih-lebih pun. Dia sama seperti Nabi lain, tetapi Nabi Ulul Azmi apa yang lebihnya adalah lebih banyak ujian. Ini Nabi Ulul Azmi. Perkataan Ulul Azmi itu maksudnya Nabi yang mempunyai keazaman yang tinggi, mempunyai tekad yang kuat, mempunyai kesabaran yang tinggi, mempunyai daya juang yang tinggi, daya juang dia kuat, sehingga kan Allah sebut-sebut nama Nabi-Nabi ini disebabkan kuatnya perjuangan diorang ini menghadapi orang-orang yang tak nak menerima agama. Siapakah Nabi-Nabi ini? Nabi-Nabi ini disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh ulama-ulama ada 5 orang. Siapa Nabi ini? Ada 5 orang. So dalam video kali ini saya buat introduction dulu. Kita tak cerita lagi pasal Nabi mana, kita buat introduction dulu. Siapakah Nabi-Nabi itu? So Nabi yang pertama, kita ambil Nabi yang paling terawal adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan dia ini berdakwah lebih 950 tahun. Bayangkan dakwah saja lebih 950 tahun. Bayangkan betapa penatnya dakwah itu, betapa susahnya dakwah itu, dan betapa banyaknya ujian yang dia hadapi. Itu kita cerita bila kita cerita pasal Nabi Nuh nanti. Itu Nabi yang pertama, Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihissalam. Ceritanya disebut banyak kali dalam Al-Quran, sehingga kan ada nama bagi Nabi Nuh. Nama Nuh ini tercatat dalam satu surah dalam Al-Quran yang dinamakan surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Saya pun terlupa. So nak menceritakan surah Nuh ini, nak menceritakan ada spesifik surah cerita pasal Nabi Nuh. Ini Nabi yang pertama. Nabi yang kedua siapa dia? Nabi yang kedua diberi nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang digelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Kenapa Nabi Ulul Azmi? Sebab Nabi Ibrahim menerima banyak sangat ujian yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim. Kita akan tengok satu persatu apabila kita menyelongkar, kita membongkar kisah Nabi Ibrahim. Apa special sangat Nabi Ibrahim ni sampai Allah gelar dia Nabi Ulul Azmi? Ni yang kita nak tengok dalam kajian kita dan juga daripada kita punya bacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itu Nabi yang kedua. Nabi
Nabi yang ketiga siapa dia? Nabi Ulul Azmi ni ada 5 orang. So Nabi pertama Nuh, Nabi kedua Ibrahim, Nabi ketiga siapa dia? Nabi ketiga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun banyak sangat Allah cerita dalam Al-Quran kisah pasal Nabi Musa ini. Antara pengalaman dia ketika Nabi Musa kecil, lepas tu bila dia remaja, bila dia duduk dengan Fir'aun, bila dia dihalau oleh Fir'aun, macam-macam pengalaman dia. So kisah ini kita nak tengok juga dalam Al-Quran bagaimana kisah itu berlaku dan apa yang kita belajar daripada kisah ini. Itu Nabi yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Nabi keempat siapa dia? Nabi keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Nabi yang keempat daripada Nabi Ulul Azmi ini yang mempunyai banyak sangat ujian. Dia menerima banyak ujian. Sebelum dia lahir pun dah ada ujian. Semasa dia lahir pun ujian. Selepas dia lahir pun ada ujian dan dugaan yang Allah bagi kepada dia dan kepada ibunya. Bayangkanlah Allah bagi ujian kepada family terus. Sehingga kan Allah muliakan Nabi Isa ini sehingga ada dua surah yang bercerita tentang keluarga Nabi Isa. Surah yang pertama adalah surah Ali Imran yang bercerita tentang keluarga Imran, iaitu keluarga Imran ini datuk kepada Nabi Isa, iaitu Imran dan juga isterinya dan anaknya yang bernama Maryam. Dan selepas itu Maryam mendapat anak bernama Nabi Isa alaihi salam. Bayangkanlah satu surah khas. Tak cukup surah Ali Imran sahaja, Allah bagi satu lagi surah khas untuk Nabi, cerita pasal Nabi Isa ini. Nama itu diberikan tajuk itu, nama surah itu Maryam. Surah Maryam cerita pasal mak Nabi Isa pula, iaitu cerita pasal Maryam. Bayangkanlah hebat Nabi Isa ni sampai Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran. Ini kisah Nabi Ulul Azmi yang keempat, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang kelima siapa dia? Tak lain dan tak bukan, Nabi itu confirmlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya dugaan dan cabaran tak payah ceritalah, memang banyak sangat. Tapi kita nak tengok bagaimana Al-Quran menceritakan pengorbanan susah payah Nabi dalam berjuang, dalam berdakwah untuk menyampaikan Islam, sehingga hari ini kita boleh menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa ada halangan. Bayangkanlah betapa besar perjuangan Nabi ketika Nabi membuat permulaan dakwah itu. So tuan-tuan dan puan, itulah kisah Nabi Ulul Azmi. Saya ulang lagi sekali, Nabi pertama Nuh, Nabi kedua Ibrahim, Nabi ketiga Musa, Nabi keempat Isa dan Nabi yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, macam mana nak belajar kita ni? Kita ni nak belajar cara macam mana ni? Paling mudah kalau nak senang, pastikan ada Quran lah bila setiap kali kelas. So disebabkan ini video, so nanti saya akan letakkanlah ayat Quran dia, ayat Quran mana. So supaya senang nanti. So itu yang pertama. Yang kedua, untuk setiap Nabi yang kita cerita nanti, saya akan tengok ayat Quran yang Allah sebut nama Nabi ni. So kita akan cari mana nama Nabi ni Allah sebut, kat situ kita akan tengok apa cerita dia, Allah sebut pasal apa ni. Yang itu yang kita akan tengok. So maksudnya kita akan selongkar, kita akan bongkar setiap nama Nabi-Nabi ini yang disebut dalam Al-Quran, dan kita nak tahu cerita apa yang jadi, apa yang terjadi pada waktu ini pada Nabi, apa yang Allah buat, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, apa yang perlu kita tahu. So ini adalah cara untuk kita kaji surah-surah yang berkaitan ataupun kisah-kisah berkaitan Nabi Ulul Azmi ni. So maksudnya dalam setiap satu video saya akan berkongsi satu ataupun dua ayat sahaja berkaitan Nabi-Nabi tertentu. So nanti panjanglah kita punya kelas ni, video kuliah kita ni akan ada banyak. So mungkin hari ni 2 ayat, nanti minggu depan 2 ayat lagi, minggu satu lagi 2 ayat lagi. So cerita dia akan jadi panjang dan lebih menyeronokkan sebab kita faham sedikit demi sedikit. Ini yang paling bagus. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, ini adalah permulaan dia. Sebelum kita habis, perkataan Ulul Azmi ni tuan-tuan dan puan, Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Tak ada tempat lain melainkan satu tempat sahaja. Perkataan Ulul Azmi Allah sebut dalam Al-Quran satu kali sahaja, dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 35, ayat terakhir surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini adalah surah yang ke-46
Surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf, ayat berapa kita nak tengok? Ayat 35, ayat terakhir. So saya baca sikit dan saya akan explain apakah cerita di sebalik surah Al-Ahqaf ini dan ayat yang diceritakan ada Nabi Ulul Azmi ni. Allah sebut pada permulaan ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. Okey, apa Allah cerita kat sini? Allah sebut pertama sekali kepada Nabi SAW dalam ayat ini, fasbir, maka sabarlah kamu wahai Muhammad SAW. Benda pertama Allah sebut, bila Allah sebut ulul azmi, Allah sebut apa? Fasbir, sabarlah kamu kama sabara, seperti mana sabarnya ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi yang sebelum kamu. Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad ketika berdakwah, Allah tahu yang Nabi tengah susah berdakwah dengan orang kafir Quraisy. Banyak sangat halangan, banyak sangat objection, banyak sangat benda yang dia tak nak terima. Allah sebut apa? Fasbir, sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi, maka sabarlah kamu seperti mana nabi-nabi ulul azmi sebelum kamu telah sabar. Maksudnya Allah nak beritahu, jangan merenting, jangan marah, sabar. Seperti mana orang dulu sebelum kamu, nabi-nabi ulul azmi sebelum kamu telah sabar. Wala tasta'jil lahum, Allah sebut, dan janganlah kamu cepat sangat nak minta turun azab dekat diorang ni, dekat orang kafir Quraisy ni. Sebab bila orang ni buat dosa banyak sangat, Allah sebut jangan tiba-tiba minta turun azab. Belum cukup lagi usaha kita. Allah nak kata apa? Kalau kita ni dakwah kat orang, orang tak dengar cakap, jangan terus cakap, jangan terus doa orang ni buruk. Contohnya kan, kita doa, kita dakwah orang tu jadi baik kan, kita cakap sekali tak dengar, cakap dua kali tak dengar, cakap memang dia tukar kepala degil biar dia masuk neraka lah. Tak, Allah tak cakap macam tu. Allah beritahu kat kita, jangan cepat sangat minta keburukan orang, sabar-sabar, usaha banyak lagi. Allah sebut apa? Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagh. Allah sebut apa? Kalaulah mereka tak nak ikut, ni cerita pasal kafir Quraisy ni pada zaman Nabi ni. Allah sebut apa? Kalaulah mereka tak nak ikut pun, satu hari nanti mereka akan lihat depan mata mereka sendiri bahawa mereka tak ada masa dah untuk bertaubat. Maka waktu itu barulah mereka sedar mereka di jalan yang salah. Allah nak beritahu apa? Jangan marah-marah, jangan banyak masa berfikir pasal benda tu. Teruskan, bersabar, teruskan perjalanan. Maka Allah sebutlah sekali, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, bukankah pada hari kiamat itu Allah akan menghancurkan kaum-kaum fasik ini? So buat apa nak risau, buat apa nak marah, buat apa nak tension? Pada akhirnya orang-orang yang jahat ini Allah pasti akan hancurkan. Buat apa kita nak sedih-sedih, buat apa kita nak banyak fikir, sedangkan Allah lah Tuhan yang akan memberikan keadilan. Itulah konsep pertama Allah cerita pasal ulul azmi, iaitu kesabaran. Nabi ulul azmi mempunyai kesabaran yang maha tinggi. Punyalah tinggi sabar mereka. Ini tak boleh bawa bincang. So bayangkanlah dalam kisah-kisah seterusnya, kita akan tengok betapa tingginya kesabaran Nabi Ulul Azmi ini berhadapan dengan ujian demi ujian, kesusahan demi kesusahan, hanya kerana menegakkan kalimah La ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung dalam siri yang akan datang. Kita akan berkongsi siri yang pertama, kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe YouTube Faham Quran dan jangan lupa tengok video-video seterusnya di YouTube Faham Quran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.